Nampak tak ada bunyi? Tak sedap gila tu bunyi tu. Macam bunyi motor murah. Seminyak lah. Kunci dekat bawah Kalau tidak, kau tak tahu ni, gelabah guna settle 65. Minyak ni 4.3 4.4. So far tangki minyak ni sebenarnya jimat, tapi somehow kalau kita lenjan aku rasa dah tak ada jimat dah. Ini pun aku bawa memang santai-santai je sebab tengah break in. Oh, terlebih sudah RM7.27. Minyak dia jimat lah, aku rasa jimat. Sebab aku bawa santai lah, sebab jimat. Okey, apa yang aku rasa bila aku bawa RS ni stok. Ini RS ni memang stok habis. Keluar kedai terus bawa sampai sekarang. So mileage pun dekat 400 km So aku rasa boleh tak aku cakap sikit pasal RS ni. Aku rasa dah boleh kot cakap pasal RS ni. Apa dia punya kelebihan, apa dia punya kelemahan. Boleh aku cakap boleh tahu. Dia cakap kelebihan semua sokong. Dia cakap kelemahan ada budak-budak RS cakap apa orang tak pandai menilai motor. Sudah macam aku dengan motor sebelum ni. Tapi ni jujur lah, sebab lain orang, lain penggunaan dia. So aku ikut aku punya preference lah. Begitu awal-awal je lah. Aku bukan orang yang suka melayan top speed. Aku orang yang melayan kesedapan dan acceleration ataupun corner lah. Tapi sekarang ni tak boleh corner, tayar per stock lagi. Bila bawa RS V2 ni, first dia punya the feeling of riding tu sangat-sangat selesa lah. Sebab motor ni tinggi. Motor ni tinggi terasa tegaknya. Sebab kan dia punya monoshock belakang tu dia rendah handle dia tinggi sikit. So terasa macam bawa Harley Davidson buat dia sikit. Tak adalah sampai macam tu. Dia memang tegak lah. So nak lagi best sebenarnya kita turunkan fork depan ni kan, sikit lah kan. Dia nampak best lah kan bila bawa motor tu kan. Ataupun tukar apa tu, footrest. Payah nak cakap kan. So nampak feel of riding untuk garang sikit tu boleh dapat. Tapi sebenarnya tak ada masalah apa benda ni. Yang penting kan selesa. Okey, selesa satu. Yang kedua, motor ni ringan. Aku compare dengan motor apa tau? Aku compare dengan motor RFS Benelli RFS. Memang motor ni lagi ringan lah. Walaupun engine dia dual overhead cam, tapi sebenarnya motor RFS tu lagi berat tau. Motor ni senang dikendali, terutama bila aku bawa Grab sebelum-sebelum ni dengan RFS apa semua kan. So motor ni memang senang gila. Nak undur belakang senang, nak menjelit lagi senang. Actually semua kaca senang. Motor ni dia weight dia memang ringan lah. Tu je lah sebab aku compare dengan motor yang aku naik sebelum ni. Lepas tu design dia aku sangat-sangat suka. Seriously, design dia aku sangat suka Dia bukan tipu-tipu lah. Memang aku sangat suka. Terutama dia punya bahagian depan. Bahagian depan dia sangat garang dan tajam gitu kan. Dia kurus, tapi di same time belakang nampak gemuk. So aku suka. Sebenarnya dia balance tau. Dia tak adalah dua-dua gemuk. Yang ke berapa ketiga dia punya performance dia. Bila aku cakap asal performance, secara stoknya motor ni dia best dekat bahagian high RPM ataupun bahagian hujung. Walaupun aku masih lagi masih ride in lagi motor ni, tapi aku rasa hujung dia sedap, terutama lepas 100 km sejam. Compare dengan motor Wasuku, dia pick up. So dia single overhead cam, yang ni dia dual overhead cam. So dia lebih, orang kata hujung tu sedap, boleh pergi je kan. Walaupun aku belum gunakan sepenuhnya lagi, tapi sedap. Ujung dia sedap. Apa lagi yang best? Dia punya lampu dia best. Walaupun dia menggunakan LED di bahagian kepala dan dia menggunakan mentol di bahagian dada. Ada dia mentol lah. Dia terbalik dengan motor Benelli. Sekejap aku nak pergi hospital sekejap ni, nak ambil dokumen. Nanti kita sambung sekejap je. Alright, selesai. Apa? Sampai mana tu kita ni? Okey, sambung balik cerita pasal RS tadi Cerita pasal performance kan. Dia punya acceleration, design apa semua kan. Best lah semua kan. Dan lagi design Repsol lagilah cantik. Aku suka gila Repsol. Actually banyak lagi motor lain yang power kan, Y16 lah apa semua. Tapi dia punya harga dia sekarang dah kompetitif gila. Boleh bawa dapat on the road 8,000 tau. Dia on the road ni sebelum lebih daripada 8-9,000. That's why lah harga dia sangat kompetitif sekarang ni. So siapa nak beli RS ni, memang sekarang ni memang orang kata tak menyesal lah. Sebab kalau beli RS dulu maybe rasa menyesal lah, sebab harga dia dah lain. Betul tak? Aloy, oi, gila. Dia bunyi bonggol macam nak mati. Benda yang tak best
ataupun kurang, yang aku rasa benda ni patut diimprovekan lah. Dia bukanlah terlalu orang kata kelemahan ekstrim sangat lah. Okay? Jangan salah faham lah. Yang pertama, dia punya suspension belakang dia monoshock. Monoshock belakang dia sangat-sangat membuai. Bila langgar bonggol, lubang apa semua memang bergoyang. Bila aku langgar tu rasa macam nak membuang lah. Memang membuang habis lah. Dia tadi kan kalau kamu bonggol kan, memang membuang lah. Memang berayun lah dia punya monoshock. So monoshock dia sepatutnya tukar yang lebih cantik dan better lah. Compare, ni aku nak compare ni. Compare dengan Benelli RFS, dia punya monoshock belakang dia better daripada RS punya lah. Itu fakta. Sebab dia gunakan KYB punya monoshock secara stock. Yang ni dia bukan adjustable punya mono tau. Memang mati macam tu je dia punya mono. So tak boleh nak adjust. So satu-satunya memang kena beli lain lah monoshock dia. Okay, itu pasal monoshock. Yang kedua, dia punya seat dia keras. Bagi aku seat dia kita boleh biasakan diri. Mula-mula tu memang weh lori ni nak dilanggar abang tu. Okay, seat dia, aku rasa seat dia bukan 100% kelemahan lah. Seat dia sebenarnya kita kena biasakan diri je. Weh, nampak tak? Naik bukit pun memang padu lah. Seat dia boleh biasakan diri. Aku sampai sekarang pun tak adalah rasa sakit gila-gila seat dia. Aku tak tahulah beza seat V1 dengan V2 ni sama ke, ada beza sikit ke. Tapi aku rasa memang ada keras sikit lah. Dan kalau tukar kepada seat yang lebih lembut, it's better lah sebenarnya. Tapi itu pulang kepada masing-masing. Ada orang dia dah biasa pakai seat RS ni, 2 tahun pakai pun still dah biasa sebab dah selalu naik motor. So aku rasa tak ada masalah. Okay. Lepas tu dia punya meter dia masuk aku, dia punya trip dia tak ada. So aku ni memang orang yang suka adjust trip A, trip B, beli isi minyak tu. Aku memang suka adjust daripada kosong. Lepas isi minyak tu aku suka adjust trip daripada kosong. So bila tak ada, aku rasa satu kehilangan yang agak besar agak Honda dia tak letak trip dekat meter dia. So aku terpaksa kira-kira dia punya mileage ni berapa km yang aku boleh jalan. Macam tu je lah. So bagi aku benda ni pun kena biasakan diri juga sebenarnya. Maybe benda ni okey kalau kita dah biasakan diri. Tapi bagi aku yang baru je pakai RS ni memang agak janggal lah. Aku nak tambah sikit lah pasal dia punya braking dia. Braking dia tak tahulah, aku rasa maybe motor aku ni lain sikit. Aku rasa brake belakang dia ada bunyi sikit lah. Pasal motor lain okey ke, motor aku je ke yang problem? Dia ada bunyi lah. Bunyi apa tak ada bunyi? Tak sedap gila tu bunyi dia. Macam bunyi motor murah. So bila pakai brake belakang tu, bila nak brake dia memang rasa ada bunyi macam motor murah tau. Bila brake belakang dia tekan masa slow. So aku macam, asal motor aku ni kan. So maybe dia punya brake pad dia tak best ke apa ke, tak tahu lah. Tapi masalahnya dia annoying sikit lah. Bunyi dia sangat annoying masa brake belakang. Tapi benda tu aku rasa aku seorang je ke yang kena masalah ni. Sebab maybe yelah lain orang, lain motor setup dia dapat kan. Maybe motor yang sama, tapi maybe nasib tak macam terbaik. Brake depan okey, walaupun dia single port kan. Tapi okey, dia pakai Nissin tau. Brake belakang dia okey, Nissin. Tapi pasal dia punya kebaikan lah, dia punya gearing dia lembut lah. Gearing dia lembut lah, serius. RS dia lembut, cuma gap gear dia aku macam besar lah. Kaki aku biasa buat kecil je. Aku selalu termis gear. Tapi smooth, gear dia smooth. Bila tukar gear tu dia smooth. Cuma gap tukar gear tu aku selalu miss tau. 5 nak ke 6, 3 nak ke 4, tiba-tiba miss. Nampak? Miss gear. So aku selalu jadi macam tu tau. So aku macam alamak, tiba-tiba dia miss gear lah. Aku rasa dia punya pedal kot nak kena adjust ataupun tukar kepada full rest racing. Dan motor ni ada 6 speed. Wah, aku sangat suka motor 6 speed. Macam banyak benda lah boleh main. Puas lah bila lain 6 speed ni. Apa lagi side mirror dia okey. Side mirror dia aku rasa tak ada masalah. Tak adalah hodoh macam RFS. RFS punya hodoh. Serius lah. Kuat terus. Yang ni aku rasa okey, cantik dia punya ni. Cuma aku rasa still nak tukar jugalah dia punya side mirror tu kepada yang lebih cun, Rizoma ke apa kan. Tapi bagi aku side mirror ni okey je, tak ada masalah pun. Design okey. Senang aku bercelok dekat tengah-tengah jam macam ni. Motor ni stable tau.
kecil kan. Meter dia memang kecil lah. Macam tak puas compare dengan RSV1. Meter dia walaupun dia ada analog, tapi besar lah, puas hati kat lah. Terbeliak mata tengok kan. Ini nak tengok RPM lagi, Allah kecilnya. Bajam nak mampus. Allah hai, sempitnya bang. Oi. Dengan gerak boleh tak? Ni apa hal? Okay, aku rasa tu je pasal motor ni. Dia punya kelemahan apa semua. So far itu je lah yang aku rasa. Oh, ada satu lagi. Sorry, aku lupa. Dia punya lubang kunci dia kecil lah. Adalah aku pakai baku macam ni kan. So menjadi kesulitan dalam kunci, lubang kunci tu dengan kunci. Okey, lubang kunci tu kecil benar. Aku macam Allah, bila nak masukkan kunci dalam lubang tu susah tau. Terlalu sulit untuk aku nak tengok kan lubang tu mana lubang kuncinya, macam susah. Lepas tu bila dah lock, kita kena buka dulu baru boleh buka kunci kan. Tapi itu pun susah jugalah. Agak susah lah bagi aku. Memang susah. Aku terasa kesulitan dia kat situ. Lepas tu ada alternatif, orang tukar kepada keyless. Dalam Shopee ada jual keyless. Dia macam tak ada kunci lah, macam macam Y16 punya sistem lah, tak keyless. Jual kat Shopee tapi mahal lah, 400 hingga 800 ringgit. Aku tengok dalam Shopee je. Itu memang mudah lah, just putar je dah boleh bawa motor. So memang kunci dia sangat melecehkan. Ini betul-betul jujur ni, kunci dia leceh lah. Allahuakbar. Ini jujur ni, bukan nak cakap apa jujur. Tapi itulah. Oi, cakap jogging seorang pula tu. Jaga-jaga cakap awak tu comel lah. Apa lagi tu je kot. Tak ada apa kot. Tayar biasalah, tayar stok. Tak nak cakap lah pasal tayar. Cakap benda sama je. Semua motor macam tu, tukar tayar. Tayar stok semua hampir. Saya cakap apa dah lah. Ok, nak cakap pasal plan. Apa plan aku untuk motor ni. Nanti bila dah habis pantang nanti, aku nak buat stage 1 lah. Basic stage 1. Just nak kasih sedap je lah. Air filter aku dah ada. Air filter aku dah ada kat rumah, V1 punya. Sama kot. Lepas tu spark plug. Lepas tu maybe coil plug. Lepas tu exhaust mungkin, maybe. So tukar rim kecil maybe. Sebab motor ni aku ingat nak buat GTK ya. Tapi tak adalah ekstrim sangat GTK, just basic GTK dah. Side mirror macam benda kecil, side mirror. Lepas tu make-up sikit motor. Ada aksesori tambahan dekat tepi, cover radiator. Bawah cover radiator tu ingat nak tambah. Lepas tu ada side carbon fiber tu macam menarik kan. Banyak lah kita boleh make up motor ni. Benda-benda macam tu lah. Cukup lah cakap sedap-sedap. ECU tak sure. Maybe dah pakai ECU murah je, Apido ke, ataupun apa tu, Apido. Satu lagi apa yang murah tu Supremo ke, Supremo ke, macam murah-murah macam tu lah. Tak ada lah nak sampai T-Boss apa semua. Tapi itulah, pakai murah-murah je kot. Tengoklah, dia tak nak mahal sangat lah. Spek mahal, motor tak laju nak buat apa kan. Itulah aku punya plan. Tengoklah macam mana untuk tahun ni, insyaAllah So masih kena menonton, jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita jumpa next video. Dan Assalamualaikum. Bye.